perbuatan makhluk sekadar ikhtiar usaha, dan yang mana ikhtiar usaha itu pun tidak memberi bekas, macam mana kita bahas malam juga. Jadi maksudnya, dan makhluk juga bila dia nak buat sesuatu, dia mesti menggunakan perantaraan ke bahan. Sedangkan Allah bila mana dia menghendaki sesuatu tanpa apa-apa perantaraan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu sedikit penerangan berkaitan dengan menyalahi oleh Allah bagi segala yang baru. Berbeza Allah dengan makhluk, dengan apa sahaja yang baru pada zatnya, sifatnya dan segala perbuatannya. Tidak ada baginya lawan, pastinya lah. Tidak ada baginya lawannya dan tiada bandingnya. Jumpa ke kat mana ni? Muka surat 9 bawah sekali tu. Tiada ada baginya lawannya dan tiada bandingnya. Tidak ada yang setara dengannya. Dan tiada menduai pada keesaannya, pada zatnya, sifatnya. Dan tiada menerima disuku-sukukan pada zatnya. Dan tiada dua-dua pada segala sifatnya. Ini juga kita bincang semalam juga sebenarnya. Yang kita, kalau ikut jalanan sifat 20, ini dia panggil kam muttasil fi zati. Iaitu menolak ataupun menafikan zat Allah yang berbilang ataupun yang tersusun. Yang tersusun daripada beberapa bahagian dan juzuk, macam kita ada tangan ada kaki, mustahil Allah macam tu. Yang mana berhubung segala juzuk-juzuk tadi menjadi satu tuan. Istilah yang biasa digunakan jirim jisim jawahar aratnya lah. Yang mana menafikan zat yang tersusun, zat yang berbilang daripada beberapa bahagian atau juzuk yang diistilahkan dengan ahad. Istilahkan dengan ahad yang kita bincang semalam tu. Jadi tolak kam yang pertama, yang terhasil 6 kam tu. Ini kena dengar semalam lah, semalam dengan hari ni pembahasan ni. Dan ditolak juga di sini, disebut juga di sini, tiada menduai pada keesaan juga adalah kam munfasil fi zat, iaitu tak ada Tuhan yang kedua yang sama macam yang itu. Maksudnya tidak ada dua Tuhan secara berasingan. Yang tadi Tuhannya satu, tapi mustahil berjuzuk. Mustahil. Jika berjuzuk, maka mustahil. Kita tolak yang itu. Yang ini bukan ada satu. Tadi ada satu, cuma berjuzuk. Yang ini ada dua ataupun tiga, ada lebih daripada satu. Yang diistilahkan sebagai wahid, wa ilahukum ilahum wahid. Itu maksud dia, wahid. Iaitu ada lebih daripada satu. Maksud 2, 3, 4 Tuhan yang berasingan. Yang mana kedua-duanya tidak ada kena-mengena. Mustahil juga. Kita tolak juga. Itu yang dimasukkan dengan apa? Keesaannya pada zatnya. Pada zatnya. Maksudnya digabungkan pengertian ahad dan wahid, maka terhasillah sifat wahdaniyah. Terhasillah sifat wahdaniyah. Habis satu. Kemudian ada lagi sebut di sini, iaitu tiada menerima suku-suku. Samalah, tiada menerima suku-suku pada zatnya. Maksudnya tak boleh ada suku-suku lah. Tak boleh ada jari, tak boleh ada tangan, tak boleh. Satu semata-mata. Dan juga disebut juga pada sifat. Sifat juga kita dah bincang semalam, kam muttasil fi sifat. Iaitu tak mungkin berbilang-bilang sifat. Tak mungkin ada dua qudrah, dua ilmu, dua iradah. Tak mungkin. Kita tolak kam muttasil fi sifat tu, iaitu berbilang-bilangnya sifat Allah ni. Kerana jika ada dua sifat ilmu misalnya, maka ianya bukan sifat kesempurnaan lah. Sebab bila sempurna, mesti satu dah memadai. Dan ditolak juga kam munfasil fi sifat, iaitu ada sifat yang lain, sifat yang ada pada Allah, yang ada juga pada selain daripada Allah. Tolak juga kam yang itu. Kam yang empat lah jadi. Contohnya Allah bersifat kekal, baqa. Kita juga baqa, kita juga kekal. Maksud kita kekal, setelah kita mati kita akan dibangkitkan. Bila kita dibangkitkan nanti, kita akan kekal sama ada dalam syurga atau dalam neraka. Kekal lah juga kita. Allah juga baqa, kekal. Tapi kekal Allah dengan kekal kita berbeza. Allah kekal yang asli, kekal yang asal. Sifat Allah yang kekal, kita dikekalkan. Kita dikekalkan. Sama. Dan bersifat dengan sifat kamalat. Allah ini bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tiada baginya dapat dihinggakan kesudahannya. Tiada dapat dihinggakan kesudahannya. Bahasa sekarang dipanggil infinity. Infinity.
Maksudnya, setiap orang wajib beriman yang mana Allah mempunyai sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan segala. Masuk segala ni kalau kita kadang-kadang masuk segala mungkin 100, 200, 300, segala-galanya sebanyak yang mungkin. Tapi masuk segala dalam sifat-sifat kamalat Allah ini tidak terhingga. Sebab tu dia tulis sini dan tiada baginya dapat dihinggakan kesudahannya. Tak terhingga. Dengan maksud sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga banyaknya. Yang kita sebut semalam lah. Orang kata sifat apa, sifat 20. Takkan Allah 20 sifat, dia tak mengaji. Sifat Allah bukan 20. Itu yang wajib ulama letak. Sah iman, kita dinama kenal Allah lah, sekadar orang awam. Jika dapat selesaikan belajar satu persatu secara tafsil 20 sifat. Tapi sifat-sifat Allah tidak terhingga banyaknya, tidak dapat dihinggakan kesudahannya. Jadi banyak mana tidak terhingga, bukan bilion, tidak terhingga. Siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Allah tahu dengan apa? Dengan sifat ilmunya yang tiada kesudahan juga. Kita faham macam tu je lah. Dan maha suci ia, maha suci Allah daripada kekurangan pastinya lah. Lagi amat kaya daripada tiap-tiap yang lain. Lagi amat kaya daripada tiap-tiap yang lain. Kaya ni mustaghniyan an kulli ma siwahu. Dengan maksud keadaan terkaya ia daripada yang lain. Ataupun dengan maksud tidak berhajat Allah kepada sesuatu. Sifat istighna. Tidak berhajat Allah pada yang sesuatu. Tidak berhajat langsung pada sesuatu. Okey, lagi amat kaya daripada tiap-tiap lain. Itu maksud tidak berhajat, yakni tiada berhajat kepada yang lain. Tak berhajat kepada yang lain selain daripada Allah. Tidak berhajat. Kerana wajib ia bersifat dengan sifat kemuliaan. Mestilah bila namanya Tuhan, mestilah dia bersifat dengan sifat kemuliaan. Jika dia berhajat dengan sesuatu, taklah nama mulia macam tu. Dan maha suci ia, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Pastinya lah yang dah nama Tuhan-Tuhan ni, mestilah dia tak ada sifat kekurangan. Kalau ada sifat kekurangan, bukanlah Tuhan. Dan ialah yang dikehendak oleh tiap-tiap barang yang lain kepadanya, yakni segala maujudat, yakni segala makhluk yang lain. Wa muftaqiran ilaihi kullu ma'adahu. Keadaan yang lain itu berhajat dan berkehendak kepada Allah, ataupun setiap sesuatu tu berhajat kepadanya. Sifat-sifat iftiqar dipanggil. Jadi maha suci ia. Maha suci ia. Maha suci ia daripada kekurangan, lagi amat kaya daripada tiap-tiap yang lain, yakni tiada berhajat kepada yang lain, kerana wajib ia bersifat dengan sifat-sifat kemuliaan. Dan maha suci ia daripada segala kekurangan, sifat istighna'nya semua, dan ialah yang dikehendak oleh tiap-tiap barang yang lain kepadanya, segala maujudat. Wa muftaqiran ilaihi kullu ma'adahu, dipanggil sifat iftiqar. Inilah Tuhan. Dan tiap-tiap barang yang terlintas pada hati. Dan tiap-tiap barang yang terlintas pada hati seseorang, dan tiap-tiap yang dapat difikirkan atau dapat dirupakan pada hatinya, boleh kita panggil pada hatinya dan pada fikirannya seseorang, maka Tuhan kita itu menyalahi daripada yang demikian itu. Maksudnya apa saja yang terlintas? Cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Allah cahaya, nur, cahaya. Itu kita dapat bayang, terlintas. Cahaya terang. Bukan, senang je. Apa yang terlintas pada hati, pada fikiran, maka yang dapat difikir, dapat dirupakan, maka Tuhan kita itu menyalahi. Tak mungkin. Apa? Nampak satu lembaga yang besar. Bukan. Janji apa saja terfikir, bukan Allah. Apa saja terfikir, bukan Allah. Dia kata, tiap-tiap yang terlintas pada hati. Terlintas je, bukan. Terlintas, bukan. Terlintas, bukan. Habis itu, terlintas je, bukan. Senang je. Senang. Terlintas je, bukan. Dia tidak boleh dirupakan pada hatinya, pada fikirannya. Maka Tuhan kita itu menyalahi daripada yang demikian itu. Dah belajar macam-macam sifat ni, mungkin terbayang. Terbayang je, bukan. Terlintas je, bukan. Bukan. Yakni Tuhan kita itu menyalahi akan tiap-tiap barang yang terlintas pada hati seseorang. Dan menyalahi akan tiap-tiap yang dapat difikirkan. Kalau fikir je bukan terus. Dapat fikir je bukan terus. Dapat fikir je bukan terus. Okay? Atau yang dapat dirupakan pada hati seorang. Nampak rupa je bukan terus. Sebab apa?
tiap-tiap yang terlintas dalam hati ataupun dalam fikiran kita, tergambar dalam fikiran kita, bukan Allah, kerana apa yang tergambar semua yang pernah dilihat. Jika kita tak pernah lihat, kita tak boleh tergambar. Tak boleh nak digambarkan, tak boleh nak difikirkan, tak boleh nak digambarkan. Jika pernah tengok, baru boleh gambar. Dia tengok cahaya. Okey, kemudian dia boleh gambarkan cahaya tu, cuma dia adjust sikit lah. Cahaya tu lebih gini, lebih besar apa semua. Tapi nak gambar cahaya tu, kena tengok cahaya dulu. Jadi, apabila Allah memang tak boleh tengok, maka tak boleh tergambar lah. Jadi, apa saja mudah aja. Sifir dia mudah. Tergambar aja, terlintas je, bukan. Senang je. Maka, tiada Allah Subhanahu Wa Taala itu menyamai dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'. Ni kalau dalam sifat 20, maka tiada ia Allah Subhanahu Wa Taala itu menyamai dengan sesuatu tu di bawah sifat laisa kamitslihi syai'. Tidak sama Allah dengan sesuatu dan tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Apa yang tak dapat diumpamakan? Pada zat, pada sifat dan pada af'al, pada perbuatannya. Tak boleh sama. Sifat macam mana? Mendengar tak pakai telinga. Macam mana? Tak dapat diumpamakan. Tak dapat difikirkan. Tak dapat digambarkan. Apa nama ni? Kerana wajib menyalahi Allah Subhanahu Wa Taala bagi segala mumkinat, sama ada pada zat, sifat atau af'al. Dalam bab memahami laisa kamitslihi syai' ataupun dalam bab memahami mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, maksudnya menyalahi Allah Ta'ala dengan benda baru untuk memahami laisa kamitslihi syai', tak sama Allah dengan sesuatu, tak boleh dibayangkan, untuk memahaminya, dan untuk memahami mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, untuk memahami Allah menyalahi dengan yang baru, Allah tak sama dengan yang baru. Untuk nak faham tu, dinamakan faham, dinamakan tahu apabila sampai lemah nak faham. Sampai tak boleh nak fikir macam mana, maka waktu tu tahulah dia. Selagi dia boleh fikir-fikirkan, selagi dia boleh fikir-fikirkan, dia boleh tahu, maka sebenarnya dia tak tahu lagi. Dalam masalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, sampai tak boleh tak boleh gambar. Habis tu kalau tak boleh gambar macam mana? Tak faham, tak boleh tak boleh nak pergi dah. Maknanya faham lah. Maknanya dia faham lah Allah tu. Jika dia dapat masih lagi dapat difikirkan, dapat digambar-gambarkan, selagi itu bukan Allah. Sehingga lemah. Habis tu tak sama dengan makhluk, tak sama dengan benda baru. Banyak benda baru, tak sama dengan meja, tak sama dengan orang, tak sama, semua tak sama. Kalau tak sama, habis tu macam mana? Tak sama. Tak samalah. Tidak zat tak sama zat dengan zat makhluk. Habis tu macam mana? Tak faham, tak boleh pergi Tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi tu menandakan fahamlah kita. Kalau selagi boleh pergi, selagi tu maknanya tak faham lagi, tak kenal lagi. Kerana dalam masalah memahami mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, dinamakan faham apabila sampai lemah nak faham. Lemah dah, tak boleh faham. Maka ketahuilah anda telah faham. Kamu telah faham. Kalau terbayang, adakah dimaafkan? Terbayang tu setan. Maksudnya setan. Dia istilah khatir. Itu soalan Soalan yang ada, macam mana kalau tergambar? Kata. Macam mana kalau tergambar? Itu setan. Dia panggil khatir. Dia ada beberapa martabat hati ni. Dia ada khatir, macam lintasan, cetusan. Dia ada azam. Azam, dia ada niat, dia panggil. Dia macam-macam peringkat hati, dia panggil. Yang paling bawah adalah khatir. Khatir ni dia cetusan. Biasanya setan. Setan dia akan cetuskan. Ketika setan cetuskan, waktu tu cetuskan kita terbayang. Bila terbayang, waktu tu kita pun subhanallah. Kenapa subhanallah? Maha suci Allah. Suci Allah. Maha suci Allah daripada yang terbayang tadi. Terus maha suci Allah. Setiap kali terbayang, setiap kali itu kita menyucikan Allah, mentanzih, membersihkan Allah dengan maksud subhanallah lah, maha suci Allah daripada yang macam aku bayang tadi. Bayang yang besar, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Mesti besar gila. Subhanallah, maha suci Allah. Terbayang tu setan tu. Setiap kali kita membersihkan, buang cepat-cepat, mujahadah nama. Setiap kali tu dapat pahala. Kerana yang tak boleh, bila dia baca Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya. Nanti kita akan masuk ayat mutasyabihat kat situ. Yadallahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dia pun tangan. Mula.
Mula duk fikir. Dia pun bela. Maksud dia bela, dia fikir. Yang itu tak boleh. Yang itu baru berdosa. Tapi kalau dia terbaca ayat tu kan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa contohnya, Allah beristiwa, duduk ke aras. Contoh dia terfikir macam tu je, dia pun terbuang. Subhanallah, maha suci Allah daripada sama dengan makhluk itu sifat-sifat duduk dan sebagainya. Tak mungkin. Tak mungkin bila macam tu je, mujahadah dia panggil, dapat pahala. Yang tak bolehnya, habis duduk macam mana? Ya ke duduk macam mana? Tu dia bela. Dia bela. Itu yang berdosa. Itu yang berdosa. Kalau setakat terlintas kat sini, adakah dimaafkan? Dimaafkan jika tak bela. Siapa nama? Muhammad Salam. Dimaafkan jika tak bela. Jangan bela. Jangan bela benda tu. Maksud bersihkan cepat-cepat. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Cepat-cepat bersihkan. Apabila terlintas, dia akan terlintaslah kita orang awam ni. Tambah kita setan duk kacau lalu kan. Macam mana? Kerana apa? Mukhalafatu ta'ala lil hawadith, menyalahi Allah daripada perkara baru ni, tu dari segi zat, kalau kita terbayang zat ataupun sifat. Kekuatan Allah macam mana, kita duk terbayang macam mana, juga bersihkan. Kerana apa yang terbayang, apa yang terlintas pasti bukan. Dalam masalah memahami mukhalafatu ta'ala lil hawadith dari segi af'al. Segala mungkinat, segala makhluk, maka pada zat, sifat atau af'al, perbuatan pun sama juga, iaitu kita tak boleh terbayang macam mana perbuatan Allah. Jika kita dapat bayang je, maka bukan. Malah kalau kita tengok sekali perbezaan dari segi af'al manusia, af'al makhluk dengan af'al Allah, perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, dan dapat kita faham mungkin daripada satu segi, iaitu Allah mencipta, perbuatan Allah apabila buat, dia tidak memerlukan apa yang dia buat. Contohnya kita, manusia, kita buat sesuatu. Kita kerjakan sesuatu, kita buat sesuatu sebab kita memerlukan apa yang kita buat tu. Kita buat kursi kerana kita memerlukan kursi untuk kita duduk. Tu kita, tu makhluk. Makhluk dia akan buat, dia buat untuk dia guna. Itu dari segi af'al, dari segi perbuatan. Perbezaan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Berbeza dengan Allah. Allah cipta manusia, ke cipta binatang, ke cipta bumi, cipta apa sekalipun, Allah tidak memerlukan mereka. Malah mereka yang memerlukan Allah. Nampak beza? Manusia, makhluk, dia buat sesuatu untuk dia ambil manfaat. Itu perbuatan manusia. Perbuatan manusia dinisbahkan kepada perbuatan manusia lah. Tapi sebenarnya semua perbuatan Allah kan. Kita belajar baru ni kan. Nisbahkan kepada perbuatan manusia. Manusia, dia buat sesuatu untuk manfaat dia. Sebab tu dia buat sesuatu. Dia buat apa-apa, jual. Manfaat dia dapat duit dan sebagainya. Tapi Allah mencipta sesuatu, buat sesuatu bukan untuk manfaat Allah. Malah, lepas Allah buat, yang makhluk yang Allah buat tu yang memerlukan Allah balik. Tu beza. Tu perbezaan af'al. Perbezaan perbuatan Allah. Dari segi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, berbezanya Allah dengan yang baru dari segi perbuatan. Tu antaranya lah. Dan maha suci Allah Ta'ala daripada bertaulan. Taulan ni geng, kawan, taulan lah. Maha suci Allah Ta'ala itu daripada bertaulan adalah yang dinamakan taulan. Apa maksud taulan tu? Seorang yang ada antara keduanya tolong-menolong. Dan giliran manfaat antara keduanya. Maka iaitu daripada sifat kekurangan yang mustahil ia atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maha suci Allah daripada bertaulan, ada geng. Maha suci Allah daripada ada geng, ada taulan, ada kawan. Maha suci, tak mungkin ada macam Allah tu dua, mustahil. Kat sini kita belajar sifat 20, kam munfasil fi zat lah. Maksudnya kam, kita menolak ada zat yang sama macam Allah, ada satu lagi kita tolak, kam munfasil fi zat. Iaitu kita menolak ada taulan. Allah ni ada kawan. Bila sebut kawan, dia tak bergaduh lah. Taulan, tak gaduh. Sedangkan kita tahu Allah, kalau kita tengok Asma'ul Husna, sifat nama-nama Allah juga ada Ahad dan Wahid. Wahid tu dengan maksud ada satu. Satu yang mana tidak ada dua zat yang berlainan. Macam satu tu. Tak mungkin ada. Dan kita menafikan ada dua zat tu lah. Yang mana ada, yang diistilahkan dengan wahid, wa ilahukum ilahum wahid tadi. Jadi, mustahil
ada taulan. Mustahil ada dua. Mustahil ada dua. Okey? Yang tolong menolong. Malah kita bincang semalam iaitu jika tak bergaduh. Jika tak bergaduh sekalipun. Ada dua, Allah ada taulan yang kata sini. Maha suci Allah daripada taulan. Kita ambil fardu takdir. Kita buat contoh. Jika ada dua dan tak bergaduh, bertaulan. Maksudnya berkawan. Maksudnya tak bergaduh, ada dua. Maka dua-dua jadi lemah. Ada tiga jadi lemah. Ada empat jadi lemah. Sama ada dia berkawan ataupun dia bergaduh. Kerana apa? Kerana kita dah bincang sebelum ni, iaitu jika ada dua, kita ambil ada dua je. Bila ada satu baru kuat. Bila ada dua, pasti dua-dua lemah. Bukannya bila ada dua, gaduh, satu ni menang, satu ni kuat, yang ni jadi lemah. Tidak. Bila ada dua je, automatik dua-dua lemah. Kenapa saya sebut macam tu? Iaitu apabila ada dua Tuhan, maka Tuhan ni kita ambil contoh buat bumi, contoh ni buat langit. Tuhan ni buat langit. Contoh Tuhan ni buat bumi, Tuhan ni buat langit. Tuhan yang buat bumi, dia kontrol lah bumi tu. Sebab dia yang buat. Tapi, kita dah tahu sebelum ni, yang nama ilah-ilah, yang nama Tuhan-Tuhan tu, wa muftaqiran ilaihi kullu ma'adahu. Setiap sesuatu berhajat kepadanya. Jadi, Tuhan yang membuat langit, dia kontrol langit. Tuhan yang membuat bumi, dia kontrol bumi. Di langit, makhluk di langit tidak berhajat dengan Tuhan bumi tadi. Bila makhluk di langit tidak berhajat dengan Tuhan bumi sebab dia ada Tuhan dia sendiri, maka Tuhan yang di bumi tadi tidak kaya lah. Tak boleh mengaku lah tu dia punya. Kerana langit ataupun makhluk-makhluk yang ada di langit, Tuhan lain yang punya. Jadi, maka runtuhlah, rosaklah makna ketuhanan itu sendiri. Kerana maksud ketuhanan adalah dia terkaya dia daripada yang lain, dengan maksud semua memerlukan, dia terkaya daripada yang lain, dia tidak memerlukan sesiapa, dia tak memerlukan selain daripada dia, dan yang lain memerlukan dia. Jadi bila yang lain memerlukan dia, kalau ada Tuhan yang buat langit, satu lagi Tuhan buat bumi, makhluk yang ada kat langit tu takkan tak memerlukan Tuhan yang ini. Sebab dia ada Tuhan dia, maka rosaklah makna ketuhanan. Itu yang dimaksudkan dengan mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Maka iaitu daripada sifat kekurangan. Dan maha suci Allah Taala daripada beranak, tercerai daripadanya sesuatu. Dalam kaedah sifat 20 ini dipanggil kamuttasil fi zati, iaitu maha suci Allah daripada beranak ataupun tercerai. Beranak ni tercerai lah. Beranak ni asalnya ada dekat dia. Kemudian tiba-tiba jadi satu lagi. Itu namanya beranak. Mungkin juga kalau kata bertelur pun istilah beranak lah juga. Asal dekat dia, akhir sekali jadi telur. Asal dekat dia jadi satu lagi anak. Dia panggil beranak ataupun tercerai daripada yang satu. Jadi maha suci Allah daripada beranak. Dalam kurungan tu beranak, maksudnya tercerai daripada sesuatu. Dalam kaedah sifat 20, dia khaskan kam muttasil fi zat, menafikan zat yang berbilang pada satu Tuhan. Sebab apabila beranak, maknanya sebenarnya zat tu berbilang lah pada satu Tuhan. Sedangkan kita menafikan zat berbilang pada satu Tuhan. Macam berbilang ada tangan, ada jari ni semualah. Mustahil. Jadi maksudnya, apabila boleh beranak, ada anak, maka tersusunlah zat-zat itu kepada beberapa bahagian atau beberapa juzuk pada satu Tuhan. Dengan maksud yang berhubung semuanya. Istilah ini panggil jiran jisim tu lah. Jiran jisim jauhar arat tu. Jadi, menafikan zat yang tersusun, yang berbilang, daripada beberapa bahagian tadi, diistilahkan dengan ahad tadilah. Kalau kita tengok, Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Apa maksud ahad? Allahus samad, lam yalid. Itu maksud ahad. Lam yalid, tidak beranak. Maksudnya tidak bercerai. Daripada dia, kemudian bercerai jadi satu yang lain. Tidak bercerai. Dalam contoh ni, dia kata tidak bercerai pada sesuatu, dia bagi contoh beranak. Dengan maksud asal ada kat dia, lepas tu jadi yang lain, beranak lah tu. Maksud tercerai yang luas daripada tu juga, dia tak mungkin bercerai. Maksudnya, tiba-tiba jari tercerai, hilang, tangan tercerai. Tak mungkin juga. Jadi, dengan sebab tu maksud maha suci Allah daripada beranak, yang ini tercerai daripada sesuatu, tak mungkin. Dengan maksud, tak mungkin Allah itu berjuzuk-juzuk yang dihubung jadi satu, yang kata Esa tadi. Jika berjuzuk-juzuk, campur-campur kaki, apa campur semua jadi satu, itu namanya menolak sifat wahdaniyah.
Esa pada zat, tidak esa pada zat lah jika macam tu. Sedangkan Allah bersifat wahdaniyah, iaitu esa pada zat, dengan maksud tidak berjuzuk-juzuk, yang akhirnya dengan juzuk-juzuk tu jadi satu. Jadi satu. Jadi sebenarnya nak bawa ke mana ni sebenarnya ni? Daripada Indrapura. Alhamdulillah orang Kuantan. Lama tak pergi Indrapura. Apa nama ni? Apa? Surau apa? Lupa dah masjid apa tu. Ittifaqiyah. Dah tangguh pengajian kita kat sana ya. Tak apalah, online pun online lah. Ramai juga yang kena bisikkan macam ni kan? Ya, betul. Ramai kena bisikkan macam ni. Antaranya sebab pemakanan kita jaga ke? Kita pakai hukum syarak ke hukum warak? Kalau hukum syarak memang boleh bantai aja, tapi hukum warak yang kotor-kotor sikit, yang tu janganlah sangat, kalau boleh memanglah halal, janganlah cari yang halal sekali dengan tayyiban lah, baik. Warak tak ada lah sekarang ni. Saya ingat kalau dulu apa nama orang tua-tua dulu, kalau yang jual tu tak pakai tudung, dia tak makan lah. Bukan kata haram. Kata tak pakai tudung. Pergi popiah. Tak makan dah. Tak mau. Orang beli bagi. Oh tak mau. Jaganya dia. Kena kata apa? Kalau rambut pun tak tutup, maksudnya rambut tak tutup, maknanya dia telah melanggar perintah Allah. Allah dan Rasul pun dia buat dek je. Dia tahu Allah sentiasa memerhatikan dia. Tak pernah terlepas daripada Allah. Pun dia selamba je langgar. Tiba-tiba orang yang perangai macam ni, kita nak ambil air tangan dia masuk dalam mulut. Tu orang dulu. Bila jaga semua tu, maka biasanya tak adalah lintas-lintasan macam tadi. Tak jaga benda-benda tu lah. Ada segi mata, tak payah cerita lah. Ada segi mata, tak jaga juga. Orang dulu, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kita tak payah nak tunduk. Tengok dalam ni, scroll, tengok, nampak benda lain. Break kejap. Bulan puasa tu. Ini apa lain macam ni. Lepas tu baru pergi balik. Tengok benda-benda pelik sikit, berhenti kejap. Ni, tu tak kira yang main. Asal ada hal je, kerja dia nak komplain je, nak komen je. Tak kira tu lagi. Jadi sekarang tiba-tiba, macam mana syaitan tak bersarang? Jadi mudahlah syaitan nak datang bisikkan perkara-perkara yang macam tadilah. Okey, kita sambung. Kenapa duk bincang berkaitan dengan Maha Suci Allah Ta'ala daripada bertaulan, dan adalah dinamakan taulan itu seorang yang ada antara keduanya tolong-menolong. Mustahil macam tu, dan giliran manfaat antara keduanya. Kejap Tuhan ni ambil kerja tu, Tuhan ni relax, kejap Tuhan ni pula kenapa mustahil macam tu. Kenapa duk bincang ni, nak bawa ke mana ni? Dan Maha Suci Allah Taala daripada beranak, mustahil daripada Allah itu berjuzuk-juzuk dan keluar juzuk yang lain daripadanya. Mustahil kerana dia nak bawa di sini. Adapun, nak bawa ke sini sebenarnya. Adapun Sayyidina Isa alaihissalam, nak bawa ke sini. Sayyidina Isa tu siapa? Nabi Isa alaihissalam lah. Itu dijadikan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketiadaan bapa. Kenapa nak bincang ni? Kerana ada orang kata Tuhan kan. Jadi adapun Sayyidina Isa alaihissalam dijadikan dia oleh Allah. Pertama dijadikan. Bila dijadikan, confirm makhluk. Tu satu. Nak menolak Nasrani tadilah ni. Cuma dijadikan oleh Allah Nabi Isa ni dengan ketiadaan bapa. Siti Maryam, ibu Nabi Isa, dia melahirkan Nabi Isa tanpa bapa. Macam-macam lah. Ada orang tuduh dia berzina. Ada orang tak tuduh dia berzina. Orang kata dia sebenarnya perempuan baik. Memang terbukti dia perempuan yang baik. Maka percayalah. Ni magic ni. Ada orang macam tu. Magic tu istilahnya ini mukjizat ataupun ini satu perkara yang pelik. Tapi tetap dia percaya Siti Maryam tak berzina. Tapi ada sebahagian yang mengatakan di waktu tu Siti Maryam mana boleh ada anak tapi tak ada laki. Mustahil. Kata dia mustahil. Sebenarnya tak mustahil pun. Mustahil apa bendanya? Tak mustahil pun. Okey, apa nama ni? Mustahil adat aja, adatnya. Tapi mustahil akal ke? Tidak, tak mustahil akal pun. Mustahil adat aja. Adatnya biasa tak jadi, tapi tiba-tiba jadi. Lahirnya Nabi Isa di tempat yang bernama Baitul Laham. Yang mana
Cara hilangkan bisikan, jauhi dari haram, syubhah. Ya, betul. Tapi sebut jadi warak tu macam bukan senang nak jadi warak. Tulis boleh lah, cakap boleh lah. Nak buat tu Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tak apalah, okey. Apa nama ni? Siti Maryam ada melahirkan Nabi Isa di satu tempat bernama Baitul Laham. Tempat ni juga disinggah oleh Nabi SAW ketika Isra'. Nabi Isra' daripada Mekah daripada Mekah tu ke Masjidil Aqsa tu. Sementara dalam perjalanan tu disinggah sekejap macam-macam tempat disinggah. Singgah sembahyang 2 rakaat. Antara tempat yang dia singgah adalah Baitul Laham. Tempat itu adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Lahir di situ. Dan selepas dilahirkan, ya, Kifayatul Muhtadi, muka surat 10 dah. Muka 10 dah, atas kali. Atas kali. Okey. Allah, macam-macam ada ni. Okey. Selepas okey, dan Jibril menyuruh Jibril menyuruh Siti Maryam untuk tak bercakap tak bercakap lepas melahirkan tu. Cuma buat isyarat je. Allah, saya tak sempat lah nak baca soalan-soalan ni. Ada kat sini, Allah. Ya Allah. Okey. Jadi lepas melahirkan, pelik kan, lahir tanpa ayah. Bila macam tu, bila lahir tanpa ayah tu, semua pelik. Jadi Jibril datang, dia mengatakan kepada Siti Maryam, jangan bercakap, cuma buat isyarat, sama ada dengan mata ke macam tu lah. Orang kata, anak siapa ni, cuma buat isyarat macam tu lah, tunjuk macam tu ke, atau buat isyarat dengan mata macam tu, supaya jadi orang pun pelik lah, apa nak cakap dengan baby kecil lagi, mana boleh cakap. Tentu akhir sekali Nabi Isa tu dia bercakap. Dia kata, aku adalah Isa, seorang Nabi, utusan Allah. Tapi akhir sekali, oleh kerana keistimewaan yang dia bercakap dan sebagainya, banyaklah mukjizat yang dia buat, orang angkat dia sampai jadi Tuhan. Setelah dia diangkat ke langit, tapi orang kata disalib tu kan. Jadi keistimewaan dilahirkan tanpa bapa tu tidaklah menjadi bukti ianya adalah anak Allah. Kerana mustahil Allah tercerai. Tapi orang Nasrani dia kata tidak. Oleh kerana dia tak ada bapa, maknanya sebenarnya Allah adalah bapa. Itulah orang Nasrani kan. 3 dalam 1, 1 dalam 3 itulah. Seperti dijadikan Adam. Disebut dia seperti dijadikan Adam dengan ketiadaan bapa. Seperti dijadikan Adam dengan ketiadaan bapa. Bahkan kejadian Adam terlebih menghairankan daripada kejadian Isa. Kerana Adam daripada tanah, tiada baginya ibu dan bapa. Adam daripada tanah, tiada ibunya bapa. Dia kata, kalau katalah nak kata pelik sangat tak ada bapa, Nabi Adam lagi pelik. Dia kata. Kerana kejadian Nabi Adam tu lebih menghairankan daripada kejadian Nabi Isa. Pertama, Nabi Adam dia bukan jadi daripada orang, maksudnya dia jadi daripada tanah dan tak ada ibu bapa. Kalau katalah Isa tu anak Tuhan, Nabi Adam sepatutnya anak lagi lah kot sebab dia tak ada ibu bapa. Itu dia bagi hujah di situ kan. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada diperanakkan dia. Tak mungkin Allah diperanakkan, maksudnya ada. Tidak mungkin walam yulad, tidak mungkin diceraikan daripada sesuatu kan. Maha suci ia daripada ada baginya ibu atau bapa, maka tiada ia tercerai daripada sesuatu. Ini daripada surah Al-Ikhlas tu lah. Walam yulad, tidak diperanakkan. Bila dia beranak, maksudnya tercerai daripada dia. Mustahil. Ataupun dia tu tercerai daripada sesuatu. Mustahil juga. Dan tiada mengenal akan kunhun. Zatnya, apa tu? Yakni tiada mengenal akan
hakikat zatnya. Tak boleh mengenal akan hakikat zat Allah tu. Dan hakikat sifatnya tak boleh juga oleh seseorang daripada Nabi yang mursal dan segala malaikat yang muqarrabin sekalipun. Nabi ke, Rasul ke, malaikat yang dekat, muqarrabin sekalipun, tidak mengetahui hakikat zat ataupun diri Allah, hakikat sifat-sifat Allah yang sebenar-benarnya. Pun tak tahu. Nabi pun tak tahu, Rasul pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Hanya ialah yang mengetahui akan dirinya. Hanya Allah yang tahu hakikat zatnya dan sifatnya. Allah tahu dengan apa? Dengan ilmu Allah. Ilmu yang mana? Ilmu yang tidak ada kesudahan. Ilmu yang sempurna. Okey. Maka adalah ia sekarang seperti adanya dahulu jua. Tak berubah kan maksud. Sebelum lagi diadakan kaun. Segala alam. Kaun tu apa? Segala alam yang pada wujud ini dan tiada adanya itu dilalu atasnya zaman. Keberadaan Allah itu tetap sama sebelum dijadikan makhluk kaun tu. Makhluk ataupun alam macam tu kerana Allah tak lalu di atas zaman atau di atas masa. Tak lalu. Kerana masa dan zaman tu juga ciptaan Allah. Dah sebut awal-awal tadi kan dalam kitab kita, iaitu Allah mencipta sesuatu yang mana ciptaannya Allah tak mengambil manfaat daripada ciptaannya kan. Jadi maka adalah ia sekarang seperti adanya dahulu jua. Sebelum lagi diadakan kaun, diadakan makhluk alam, sama aja. Segala alam yang wujud ini dan tiada ada ia lalu atas zamannya. Tak, Allah tidak terikat dengan masa. Zaman tu masa lah. Kerana Allah tidak mengambil manfaat dari ciptaannya. Dan tiada meliputi pada makan ni tempat ni. Dan tiada meliputi pada makan pada tempat bersamaan di atas arash. Allah Subhanahu Wa Taala yang ini nak masuk Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dah ni. Berapa dah? Tak sampai sejam. Mungkin kita masuk sikit lah kot dalam bab ni. Okey. Dan tiada meliputi akan makan bersamaan di atas arash. Ini macam ni. Dan tiada meliputi pada makan. Ini maksud, makan tu maksud tempat. Makan tu bahasa Arab maksud tempat. Dan tiada meliputi pada tempat. Bahasa mudah untuk kita faham, Allah tidak bertempat. Itu maksud dia. Paling mudah. Disebut bersamaan di atas arash. Sebenarnya bersamaan di atas arash ni dia ambil daripada ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, iaitu Allah yang bersifat Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi 'alal 'arsy istawa, istawa tu dia banyak maksud. Antara maksudnya bersamaan. Antara maksud juga tertinggi dan banyak lagi maksud yang lain. Kerana tu pengarang dia mengambil makna bersamaan di atas arash. Kalau kita kata makan bersamaan di atas arash, tapi kebanyakan kitab yang lain dia tulis tertinggi di atas arash. Kat sini yang berlaku macam-macam tashbih dia panggil, iaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kat sinilah yang masalah sikit ni, iaitu istawa tu. Biasa imam pun dia akan suruh makmum samakan saf. Dia kata dia sebut apa? Istawa lah tu. Istawu wa'tadilu. Istawu tu bukan memang ada maksud duduk, tapi bukan semestinya duduk. Buktinya ketika imam kata istawu, maksudnya duduk. Pakat-pakat tak duduk pun. Sebab istawa ada juga yang memberi maksud duduk. Jadi maksudnya banyak, maknanya banyak. Kadang-kadang dia maksud tertinggi. Itu istawa. Dia akan bahas kat bawah ni saya rasa. Oh ya, ada kat bawah ni. Yang mana tiada meliputi pada makan pada tempat bersamaan di atas arash. Arash ni pula tempat. Arash ni satu tempat yang besar, langit yang ketujuh. Atas daripada langit yang ketujuh, diumpamakan kalau bumi ni sebesar cincin aja, arash tu macam padang yang luas. Bumi ni sebesar cincin je. Besarnya arash. Makhluk Allah yang bernama arash. Kerana arash ni adalah ciptaan Allah, maka dia makhluk Allah, dijadikan oleh Allah. Jadi arash ni juga adalah antara makhluk lah. Bila makhluk, tak mungkin Allah duduk atas tu. Tak mungkin duduk atas tu. Kerana awal-awal lagi dah sebut dah, iaitu tak mungkin Allah mengambil manfaat daripada ciptaannya. Arash tu siapa cipta? Allah cipta.
maka tak mungkin Allah duduk di situ. Malah perkataan duduk tu tak boleh, yang dia akan bahas kat bawah ni nanti. Yang mana kalau kita lihat Arash ni satu makhluk yang besar ni, yang sangat besar. Ramai malaikat yang duduk tanggung, duduk pikul. Yang mana antara benda yang tak musnah ketika ditiup sangkakala. Bila ditiup sangkakala kan semua musnah. Tak termasuk Arash ni, tak termasuk dalam ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap perkara, setiap benda semua akan binasa. Wa yabqa, yang kekal hanyalah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Itu yang kekal. Walaupun perkataan kul semua digunakan di sini, tapi ada juga pengecualian. Yang mana antara kecuali itu adalah Arash. Arash dia tidak hancur, dia tidak binasa. Ada lagi macam syurga, neraka. Dalam syurga ada bidadari, maka bidadari itu juga tidak hancur, tidak binasa dengan tiupan sangkakala tu. Dan lain-lain lagi lah, apa-apa yang ada dalam syurga dan neraka tu. Kursi juga, kita akan bahas nantilah bab kursi tu. Itu dikecualikan daripada kullu man 'alaiha fan. Semua yang binasa, semua tu sebenarnya tak semua juga. Kebanyakan semua tu. Kerana itulah kul ni bukan semata-mata bermaksud semua, bukan. Kul ni bukan bermaksud semua. Dia juga bermaksud sebahagian besar. Sebab kul ni kadang-kadang digunakan untuk secara umum. Semua. Semua kampung tu semua baik-baik. Sekolah macam tu. Pergi Jerman. Oi, Jerman orang bersih-bersih. Orang bersih kat Jerman. Nak cari sampah kat tepi jalan pun susah. Diorang memang bersih kat Jerman. Kita kata macam tu. Ya ke? Ada dekat pengotor. Tapi kenapa kita kata semua? Secara umumnya. Macam tu juga kul yang lain. Macam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua perkara baru tu bid'ah. Semua tu juga ada perbahasan ulama. Bukan maksud semua tu semua. Bukan maksud semua tu semua sungguh. Macam mana ayat kullu man 'alaiha fan. Samalah. Bersamaan yang berpatutan. Ni apa ni? Dan tiada meliputi pada makan bersamaan di atas arash Allah Subhanahu Wa Taala, bersamaan yang berpatutan dengan kebesarannya seperti barang yang dikehendaknya. Istiwa tu. Istiwa Allah Subhanahu Wa Taala atas arasnya itu istiwa yang patut dengan kebesarannya yang tiada diketahuikan bagaimana rupa. Ni jalanan salafus salih. Dia langsung tak mengambil tak menakwil ataupun dia lalukan ayat tu macam tu aje. Kerana berkata Syekh Baghawi pada tafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Pada surah Al-A'raf ayat 54 katanya, berkata Al-Kalbi dan Al-Muqatil, makna istawa adalah istaqarra, yakni tetap, dan berkata Abu Ubaidah sa'ada, yakni naik. Ni beberapa pendapat ulama. Tapi kita akan bahas juga esok ni sebab dia agak panjang sikit dalam bab ni. Dalam Quran secara ringkas. Sebab dalam bab ni kita tak boleh lebih daripada sejam. Sebab jam dia meletup. Dalam Quran dia ada dipanggil ayat muhkamat, dia ada ayat sebahagian besar muhkamat lah. Ada sebahagian kecil dia panggil ayat mutasyabihat. Ada dua ayat. Ayat muhkamat ni adalah ayat yang jelas. Ayat yang jelas, yang kita baca kita terus boleh faham, jelas. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Quran sebuah kitab yang ayatnya teguh, ayatnya tetap, kemudian dijelaskan satu persatu dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Maksudnya ayat muhkamat, ayat yang membawa maksud yang jelas dan dapat membezakan yang mana hak dan yang mana batil, antara benar dan dusta. Boleh dengan baca. Kebanyakannya ayat Al-Quran macam tu. Tapi ada juga ayat yang dinamakan mutasyabihat, yang ayat ni sekali baca seolah-olah boleh difahami, menyerupakan Allah macam makhluk pula. Dia seolah-olah nak sama macam makhluk. Maka kat sini macam mana nak selesaikan ayat ni? Maka ulama terbahagi kepada dua. Ulama dulu-dulu, ulama salafus salih yang 300 tahun pertama hijrah tu,
ada cara menyelesaikannya. Dan ada ulama khalaf dia panggil lepas 300 tahun sampai sekarang ni, dia ada cara dia untuk mendepani makna. Ya, safe lah. Makna makna ayat tu, sebab dia agak macam sama je kata laisa kamislihi syai', tak sama. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tak sama dengan perkara baru. Tapi kenapa ayat ni macam membawa maksud baru aja, macam makhluk juga aja. Jadi ada dua cara ulama. Pertama, ulama salaf secara ringkas lah, kita bukan nak bahas dalam pun, sekadar fardhu ain je kan. Ulama salaf dia tak memberi apa-apa maksud pun ayat ni, tapi dia beriman dengan ayat itu, tapi dia tidak memberi apa-apa maksud. Dia menyerahkan maknanya pada Allah. Dia iman dan yakin ayat tu, sebab ayat Quran mestilah kena beriman. Cuma maksudnya dia serah pada Allah. Dan makna lahir, makna zahir, makna yang zahir pasti bukan. Ke situ. Dia menolak dulu makna yang zahir. Kalau yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, pertama dia tidak loh, bukan tangan. Habis tu yadun apa? Bukan tangan. Tangan bukan tangan. Habis tu yadun apa? Serah pada Allah. Dia macam tu. Ulama-ulama terdahulu. Ulama khalaf, ulama selepas daripada tu, dia hurai sikit makna. Membawa supaya tak membawa maksud kepada menyemutukan atau menyerupakan Allah dengan makhluk lah. Makna tu pula makna layak yang sesuai dengan bahasa Arab tu sendiri. Contohnya, arash tu adalah makhluk Allah. Kemudian ada ayat summastawa 'alal 'arsy, summastawa 'alal 'arsy. Allah istiwa di atas arash, istilahnya macam tu sekali baca. Jadi maksud istiwa macam ni adalah satu maksud yang macam-macam. Antaranya boleh maksud duduk. Dia ada antara maknanya maksud tertinggi, ataupun maksud yang lain-lain. Banyak maksud, berpuluh-puluh maksud, berbelas-belas ada maksud. Jadi ada kaedah yang asal daripada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang lain dalam Quran ni banyak. Antaranya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith dengan laisa kamisli syai'. Tak mungkin Allah sama dengan apa-apa makhluk. Kan kata tadi tidak boleh terbayang. Terbayang je bukan. Kan? Terbayang je bukan. Tiba-tiba summastawa 'alal 'arsy. Maka Allah kata, kita ambil perkataan tu. Istawa tu maksudnya duduk, arti dia singgah sana. Bila duduk tu kan boleh bayang. Maka bukanlah. Jadi macam mana ni? Tapi Allah sendiri yang dalam Quran ada surah Al-A'raf ni summastawa 'alal 'arsy. Sedangkan Allah kita tahu awal-awal lagi tidak mengambil manfaat daripada ciptaannya. Maka istilah ataupun kita boleh panggil takwil, ditafsirkan kepada kekuasaan. Maksudnya summastawa 'alal 'arsy, maksudnya Allah yang menguasai. Istilah macam tu supaya melenyapkan kesamaran. Seolah-olah Allah ni macam bertempat je, melenyapkan. Walaupun pemahaman terbaik adalah jangan macam tu. Pemahaman terbaik adalah beriman, ya, takwil dengan tauhid. Saya kalau boleh tak nak guna istilah-istilah, sebab kita ni orang baru-baru aja. Yang baru-baru aja. Tak nak sampai guna istilah takwil, tafwid. Jadi orang yang first dengar, terus apa benda tak faham terus lah. Lepas tu saya mengurangkan istilah tu. Tak nak guna istilah. Tu pun payah juga nak faham tu. Tak nak kalau boleh. Ini untuk kadar fardhu ain sahaja semata-mata. Tak nak dalam. Orang marah dah. Banyak dengar tak faham. Memanglah agak payah nak faham. Tambah lagi istilah kan. Kaedah dia panggil takwil dengan tafwid lah. Cuma nak beritahu kat sini, walaupun pahaman terbaik adalah pahaman beriman dengan ayat tu. Kalau wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah kan, wajah dia akan terbayang. Pertama beriman dengan wajhu, tapi tolak dulu bukan wajah, bukan muka, kemudian serah pada Allah. Itu yang terbaik. Tapi kita boleh ke? Boleh ke kita nak pakai kaedah tu? Sembang boleh. Nak pakai kaedah tu boleh ke? Akan terbayang juga. Dia akan terbayang, terfikir. Perkara ni hanya apabila kita memikirkan tentang ketuhanan. Allah ni Tuhan. Kita duk fikir. Akan jadilah. Orang yang langsung tak fikir pasal Tuhan, pasal Allah pakai Tuhan, dia ikut bangun pagi, lepas tu makan, pergi kerja, lepas tu balik, lepas tu esok tidur lagi, bangun, tak peduli pasal ketuhanan, dia tak terfikir. Dia tak tahu apa benda pun. Ini orang yang cuba nak belajar, cuba nak berfikir, dia akan ada lah tu. Dia akan ada terbayang. Macam mana pula? Allah sendiri yang cakap dalam Quran. Tiba-tiba kita pula nak, dia mula duk kacau.
Mula duk kacau. Yang paling cantik sebenarnya beriman dengan ayat, tolak makna zahir. Kalau tangan-tangan tolak dulu, bukan tangan. Kemudian serah pada Allah. Tapi kita tak boleh. Kita cakap boleh. Tapi itulah pahaman yang terbaik. Kenapa? Kerana pada zaman ni, tak macam zaman salafus soleh dulu. Zaman sekarang ni, dalaman manusia ni celaru. Dengan agamanya sendiri pun dia celaru. Dan dia suka mempersoalkan tentang agama. Suka persoal kenapa. Jadi, bila suka banyak mempersoalkan, maka dalam keadaan makan minum pun taklah sesuci orang soleh dulu. Salafus soleh dulu. Taklah sewarak pada orang awal-awal Islam dulu. Jadi, bila makan pun main tu, riba pun kena debu-debu riba. Beli rumah pun riba, naik kereta pun riba, pakat riba, apa semua, kredit kad pun riba. Semua duk main riba. Makan pun taklah jaga sangat ikut waraknya. Sekadar halal, syarak, okey, jalan. Makan. Matanya tak jaga, kehidupannya semua tak jaga. Lepas tu pula, dalam hati ni, bukan ada Allah pun. Ma fi qalbi ghairullah, tak ada. Nyanyi je ada. Nyanyi je. Dalam hati duk kosong, duk lalai je dalam hati. Maka mudahlah syaitan nak bersarang, nak menumpang duk dalam tu. Dia jentik duk kacau kita. Maka kerana tu, pemahaman dengan cara khalaf, dengan cara mentakwil ni, adalah yang terbaik bagi kita yang lemah ni. Bukan sebab apa? Lemahnya kita bukan luar solat kita lalai. Lalai pada Allah bukan ketika kita di luar solat. Dalam solat pun lalai. Kalau luar solat tak payah lagi lalai. Jadi syaitan sentiasa boleh masuk jentik situ, jentik sini, mempersoalkan tentang ketuhanan. Maka jalanan khalaf adalah yang paling selamat, tepat, bijak pada waktunya. Bijak pada waktu ni untuk kita terapkan, terutama ketika kita mengkhawatiri akan terjadinya goncangan akidah di kalangan orang awam. Memang ini adalah jalan yang terbaik, menjaga atau membenteng daripada keyakinan tashbih, dia panggil, menyerupakan Allah dengan makhluk, ataupun dia tak kata serupakan Allah dengan makhluk, tapi macam serupa Allah dengan makhluk. Contohnya tangan-tangan yang layak, itu tashbih lah tu. Tangan tu dah tak layak, mana ada tangan yang layak? Tangan tu pun dah tak layak. Dia akan mula jadi macam tu. Kenapa macam tu? Dia tak belajar jalan khalaf lah. Kalau belajar jalan khalaf, dia konon-konon nak salaf. Konon-konon nak direct. Tapi dia jadi macam tu pula. Jadi itu jalan khalaf adalah jalanan yang terbaik. Talbis iblis. Ya, belitan iblis. Ya, benar. Cukup dah sejam. Cukup lah. Tak boleh lama-lama. Dan telah mentakwil oleh Mu'tazilah akan istawa dengan istilah memilih atau memerintah. Ini kita akan bahas malam esok lah. Adapun ahli sunnah berkata, ahli sunnah wal jamaah, mereka berkata bermula istiwa Allah Subhanahu Wa Taala atas arasnya satu sifat bagi Allah Azza wa Jalla, tiada diketahui bagaimana, tak tahu macam mana istiwa tu. Wajib atas orang beriman dengan dia, beriman dengan ayat tu, dan menyerahkan mengetahui itu bagaimananya itu kepada Allah juga. Ini yang dipanggil tadi, serah pada Allah. Walillahil mathalul a'la, dan surah An-Nahl, iaitu Allah memiliki sifat-sifat yang tidak menyerupai makhluk-makhluknya. Walam yakullahu kufuwan ahad, tak ada satu yang setara yang sama. Maka adapun ahli sunnah wal jamaah berkata, mereka bermula istiwa Allah Subhanahu Wa Taala itu satu sifat Allah yang tidak diketahui bagaimana. Ini jalan yang salah lah. Tidak diketahui. Tidak diketahui macam mananya. Dan adalah seorang yang menanyakan Imam Malik. Imam Malik akan makna firman Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada orang tanya Imam Malik pada zaman Imam Malik dulu. Kata orang tu, bagaimanakah istiwa Allah Azza wa Jalla atas arasy? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ni kan maksudnya Allah beristiwa atas arasy. Macam mana? Maka tunduk Imam Malik. Imam Malik pun tunduk akan kepalanya. Tunduk akan kepalanya. Tunduk sebentar. Serta berpeluh mukanya. Kemudian berkata Imam Malik kata, adalah istiwa itu maknanya tiada majhul. Dan bagaimana istiwa itu nisbah kepada Allah tidak dapat makul, tak boleh nak dipikir. Dan menanyakan yang seumpama itu bid'ah, tak boleh tanya macam mana. Tak boleh tanya Allah istiwa macam mana. Dan sesungguhnya aku sangkakan kamu itu seorang yang sesat. Terus. Bila orang tanya, Allah istiwa atas arasy. Bila dia tanya macam tu je, kata Imam Malik, dan aku sangka kau seorang yang sesat sebab kau tanya macam tu. Maka dikeluarkan dia daripada majlisnya. Kena halau terus.
daripada majlisnya. Dan makna arsy itu sarir kerajaan atau atap yang diberi teduh di bawahnya. Ini cerita pasal arsy. Dan tiada mengambil akan dia oleh mengantuk. Allah ni tidak mengantuk. Ni pun kita mungkin tengok belakang sikit kot. Buku surat 10 ni. Pada malam esok. Kita akan sambung lagi. Oh, ada lagi berkaitan dengan Nabi Isa ni. Yahudi anak Uzair. Ada lagi sikit. InsyaAllah kita masuk sikit lah. Lagi esok. Malam esok. Sambung sikit-sikit je. Sejam-sejam aja. Wallahu a'lam. Apa nama, kita tangguh dulu. Kita sambung esok pukul 10. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.